Okey, kalau awak ada soalan, awak boleh terus tanya tau. Okey, kita tengok soalan yang pertama. Apakah maksud momentum? Yang ni awak boleh terus ambil direct daripada formula. Apa dia formula momentum? Jisim darat hal laju. Formula momentum P sama dengan mv. So Hajar bagi jawapan kepada kita. Momentum ialah hasil darat jisim dengan hal laju. Okey. Katakanlah awak nak bagi dalam bahasa Inggeris. Awak nak sebut macam mana? Momentum is the product of mass and velocity. Okay. B. Berdasarkan rajah, tentukan jumlah momentum bagi bola bowling dan pin bowling. Bila disebut jumlah, awak kena tambah kedua-duanya sekali. Lepas awak kira nama apa tu? Momentum bagi bola bowling, awak kena tambah juga dengan pin bola bowling. Even dia tak ada pergerakan, still kita kena tulis kat situ momentum dia kosong. Okay, menunjukkan yang kita tahu kata momentumnya tak ada, momentum dia kosong. So bila kita cari jawapan kita 2.5 kgms kata satu. Baguslah awak punya jawapan ni. Maksud cikgu awak bagi kemas, kerja awak kemas. Awak sanggup type balik. Memang macam ni setiap kali buat homework dekat sekolah. Tahniah atas usaha awak. Okay, nanti kita compile balik elok-elok ni, awak simpan lah. Bukan simpan, awak boleh tengok balik dengan kawan awak sekali. Okey, selepas pelanggaran, kita dapati yang bola bowling tu dia akan makin perlahan lah sebab dia terlanggar dengan benda statik kan. Tapi benda yang statik tadi pun akan bergerak dengan laju dan menghasilkan satu momentum yang besar 2.1. Hasil tambah dia tetap 2.5, sama macam kat atas. Jadi bila kita minta dibandingkan, ada 3 saja jawapan kita. Lebih besar, lebih kecil ataupun sama. Jadi kita sebut sama. Okey, bagus. Sebelum dan selepas pelanggaran adalah sama. Kalau nak tulis sama saja pun tak ada masalah. Okey. Nak sebut kata senang lah nak dapat markah fizik ni ya. Tak payah tulis panjang pun tak apa. Awak just tulis bandingkan jawapan, sama. Tu pun dah dapat markah. Okey, nyatakan satu kesimpulan tentang jumlah momentum. Okey, yang ni kena panjang sikit lah. Jumlah momentum sebelum pelanggaran adalah sama dengan jumlah momentum selepas pelanggaran. So, saya tanya awak, pelanggaran ada R ke tak ada? Saja je cikgu tanya, bukan bahasa Melayu, kita fizik kan. Tapi ni ada R lah. Ada R. Okey. Jumlah tenaga kinetik, bola bowling dan pin bowling selepas pelanggaran berkurang. Maksudnya ditambah balik tenaga kinetik kan formula dia setengah mv kuasa 2 kan. Setengah mv kuasa 2 bagi pin bowling dengan bola dia sebelum dan selepas didapati makin kurang. Maksudnya tenaga kinetik tu bila berkurang menunjukkan yang wujudnya satu tenaga lain yang kita bazirkan pada waktu tersebut. Apa dia? Tu masa kita golekkan bola bowling tu, dia ada geseran kan. So bila ada geseran maksudnya ada sedikit tenaga haba dibazirkan dan semasa pelanggaran ada satu lagi tenaga yang dibazirkan. Siapa tahu apa dia? Apa nama tenaga tu? Bunyi. Bagus. So ada 2 tenaga yang menyebabkan tenaga kita berkurang iaitu satu tenaga haba, satu lagi tenaga bunyi. Okey, itu maksudnya sistem kita tak cukup kita kata apa sistem belum tertutup lah. So, sistem tidak tertutup maksudnya masih ada daya luar bertindak macam tu. Jadi kita katakan pelanggaran tadi adalah pelanggaran tak kenyal atau tidak kenyal. Okay. So tahniah Hajar. Sekarang kita tengok soalan nombor 4. Ada 2 orang penunggang mengayuh basikal dan tiba pada jarak yang tunjukkan pada waktu yang tak sama lah. Kita nak tengok macam mana dia bergerak tu. Dalam 4.1 dia sebut dalam 4.1 dia punya pergerakan dia 3 saat. Okey. Yang kedua ni adalah 7 saat. Okay, yang mana lagi cepat? Kataan cepat tu merujuk kepada apa? Kalau cikgu kata cepat. Kadar.
Kadar maksudnya masa, kalau kadar dia sentiasa berkadar songsang dengan masa. Okey, dia sentiasa songsang dengan masa. Jadi kalau masa sikit, masa tu rendah, maknanya kadar kita tinggi. Okey. Ini tempoh dia tinggi, kadar dia rendah macam tu. Okey, baca soalan sikit, cikgu nak dengar suara Farhan. Soalan Raja Raja. 4.1 menunjukkan dua penunggang mengayuh basikal dan tiba pada jarak yang ditunjukkan dalam masa 3 saat. Raja 4.2 menunjukkan hanya seorang penunggang sedang mengayuh basikal dan tiba pada jarak yang sama dalam masa 7 saat. Okey, dia cakap ada seorang saja penunggang kan. Dia lupa nak buang gambar belakang ni. So awak tolong buh liquid paper lah. Bayangkan tak ada orang tu. Dia kata ada seorang je penunggang. Masa dia bawa kawan dia, macam salah je dia punya tu. Kat mana dia kata ada seorang. Hanya seorang penunggang sedang mengayuh basikal tiba. Rasa macam pelik tak ayat dia tu? Maksudnya kawan dia tak kayu, dia seorang je kayu. Faham, orang tu ada. Cuma kawan dia tak tolong kayu. Kawan dia hanya jadi penumpang. Jadi apa yang berkurang adalah daya. Yang atas tadi ada 2 daya, betul tak? Datang daripada 2 orang. 2 orang lelaki yang sado tu tengah kayu basikal, so daya dia tinggi. Bila daya dia tinggi, mestilah dia punya apa? Bila daya tinggi, maka dia punya pecutan pun tinggi. So yang bawah ni apa yang berkurang? Daya Berkurang menyebabkan pecutan pun berkurang. Pecutan pun berkurang. Itu kesimpulan awal kita boleh buat. Kita tak tengok lagi soalan. Okey. Namakan daya yang bertindak antara tayar basikal dengan jalan raya. Apa nama daya dia? Daya geseran. Bagus Farhan. Nama daya tu adalah daya geseran. Okey, katakan dalam ayat dalam ayat ada kapal kapal berlayar. Yang tu pun kita panggil daya geseran juga Dan kalau awak nak spesifikkan, awak sebut daya geseran air lah. So kalau dalam kes ni daya geseran. Kita nak Farhan jawab, dia kata daya geseran. Okey, kemudian okey bagus ni. Bandingkan daya yang dikenakan oleh penunggang basikal yang menyebabkan basikal bergerak ke depan. Bila kita nak bandingkan daya tadi, cikgu sebut kalau ada 2 orang kayuh, maksudnya daya dia bertambah kan? Okey, so Farhan jawab 4.1 kurang daripada daya yang dikenakan oleh penunggang pada Rajah 4.2. Okey, cikgu nak ingatkan kepada awak, cikgu just nak bagi satu tips lah. Farhan? Ya. Boleh tak Farhan mute Ustaz? Terima kasih Farhan. Sorry sebab dia macam ada bunyi bising sikit kat keliling. Okay, terima kasih. Farhan, jawapan awak betul. Awak sebut 4.1 kurang. Jawapan awak memang betul. Tapi cikgu nak awak try jawab dengan cara yang paling terbaik. Dah paling terbaik pula kan? Okay, paling baik. Iaitu kita akan sebut rajah yang besar. Okay, kita akan sebut nama kuantiti fizik dulu. Okay. Kemudian kita akan sebut rajah. Dan satu lagi kita akan sebut yang tinggi. Lebih besar. Sebab kita dah tak banding kat sini. Kita tak bandingkan dah. Kita terus jawab lebih besar sebab perkataan lebih besar telah merujuk kepada perbandingan. So jawapan Farhan tadi panjang tau. Jawapan dia macam ni. Daya yang dikenakan oleh penunggang basikal pada Rajah 4.1 kurang daripada daya yang dikenakan oleh penunggang 4.2. Jawapan Farhan betul. Tetapi ingat kalau masa exam tiba-tiba awak tersilap tulis ni. 4.1 dengan 4.1 juga. Katakanlah. So macam awak tak buat perbandingan lah kat situ. Memang. Okey, jadi cara dia, cikgu nak bagi jawapan yang terbaik lah. Bukan kata jawapan Farhan salah. Kita sebut macam ni, kita sebut daya. Okey, cuba kita tengok rajah mana yang besar tadi. Farhan, rajah mana yang memberi daya besar?
4.2. Okey, daya 4.2 lebih besar. Cukup. Membandai dah dapat dah satu markah. Macam tu lah. Boleh tak? Boleh. Boleh lah Farhan. Sebab apa cikgu kata macam tu? Kena buat macam tu supaya jawapan awak yang panjang tak mengelirukan pemeriksa. Kadang pemeriksa ni dia tengok banyak, dia malah nak baca, dia tak perasan lebih banyak, lebih kurang apa semua tu tak boleh sebut kan. Macam Farhan sebut kurang daripada tu boleh. Takut awak tertambah perkataan lebih. Contoh dia macam ni. Yang kita tak boleh guna. Yang kita tak boleh guna lebih kurang. Lebih sikit. Ni tak boleh. So nak selamat guna lebih besar. Walaupun rajah tu adalah rajah yang kedua. Okay. So daya 4.2 lebih besar. Bandingkan masa yang diambil untuk bergerak pada jarak yang sama. Kita tengok tadi 4.2 yang lagi besar ke 4.2 yang lagi kecil Farhan? Masa ya. Okay. Masa 4.2 lagi besar. Okay. Cuba Farhan baca ayat terbaik yang kita nak bagi masa exam nanti. Masa 4.1 lebih singkat. Tadi cikgu sebut Masa 4.2 lebih besar. Ya, kita akan pilih yang lebih besar saja. Tak kisahlah dia duduk kat rajah 1 ke rajah 2. Benda yang kecil kita tak usah sebut. Sebab dia duduk kat skema nanti benda yang besar. Dekat skema nanti dia akan letak yang besar dulu, yang kecil-kecil duduk kat bahagian bawah. So 4.1 yang kecil tu sebenarnya skema dia duduk kat bawah. Kita nak bagi kita terus nampak, terus pemeriksa nampak jawapan kita betul. Okey, berdasarkan jawapan, bandingkan pecutan basikal. Kita tahu bila masa kecil, sebab kita tengok formula pecutan A sama dengan V tolak U per T. A dengan T berkadar songsang. Jadi kalau masa dia kecil, maksudnya pecutan dia besar. Okey, so siapa yang pecutan besar ni? Siapa yang masa dia kecil? Yang masa dia kecil adalah 4.1. So 4.1 ni menunjukkan yang pecutan dia nanti tinggi lah, pecutan dia banyak. Ini untuk nota boleh, tapi untuk exam A besar macam tu jangan tulis. Kita tulis A tinggi. Kalau kita buat anak panah menunjukkan arah. Okay, arah daya okey. So jawapan. Okey, bagi jawapan dia Farhan. Jawapan yang ringkas. Pecutan 4.1 lebih besar, tinggi. Okay, lebih besar atau lebih tinggi boleh dua-dua lah. Kita tak mahu sebut yang kecil saja. Okey, bagus Farhan. Hubung kaitkan daya yang dikenakan oleh penunggang basikal dengan pecutan. So kita dapati, kita dapati yang daya besar tadi, daya tinggi tadi, pecutan dia pun tinggi. So dua-dua tinggi menunjukkan dia hubungan dia macam mana? Kita tulis balik dia punya kuantiti fizik. Lepas tu kita sebut berkadar langsung dengan satu lagi kuantiti fizik. Okay, so kita sebut macam mana? Ada dua kuantiti fizik ni, satu daya, satu lagi pecutan. Okay, so apa jawapan Farhan? Cuba sebut. Saya buat salah ha. Ya ke Farhan buat salah? Saya buat salah. Farhan yang ni, yang masa ni tadi betul kan? Tapi cikgu tak mahu sebut perkataan singkat. Cikgu nak sebut 4.2 lebih besar kan? Okey. Ikut jawapan yang cikgu bagi lah. Okey, pecutan basikal 4.1 lebih tinggi. 4.1 lebih tinggi betul. Tak payah tulis berbanding tu tak payah lah. Okey. Jadi semakin bertambah daya yang dikenakan, semakin betul. Cikgu nak cakap ada dua cara untuk nak menyatakan hubungan. Yang pertama kita boleh sebut berkadar langsung dan satu lagi kita boleh sebut dengan cara hipotesis. Macam Farhan sebut tadi. Daya bertambah. Apa lagi bertambah? Satu lagi? Pecutan juga bertambah. Okey, dua-dua cara betul. Okey. Nak sebut daya berkadar langsung dengan pecutan pun betul. Nak sebut daya bertambah, pecutan bertambah pun betul. Atau nak kata semakin bertambah daya, semakin bertambah pecutan pun boleh. Okay. So setakat tu, ya. Yang pecutan dengan daya tadi tu kan, yang 4 tu, kalau kita guna yang berkadar langsung tu, dia kira tak mana satu, macam mana patut yang dulu? Pecutan ke daya? Tak payah. Kalau awak nak letak pecutan dulu pun tak ada masalah, daya dulu pun tak ada masalah.
Yang ada masalah sekiranya kalau kita buat kertas 3. Okay. Kertas 3 dia mesti sebut apa yang ada kat paksi Y dulu. Kemudian baru kita sebut yang dekat paksi X. Contoh dia macam ni ya. Contohnya ni graf kita. Graf kita graf F lawan X. So kita kena sebut F berkadar langsung dengan X. Macam tu. Tapi kalau untuk hubungan yang tak ada masalah, formula ke ataupun mai terus daripada jawapan kita relationship tadi kan. So kita sebut je mana-mana dulu pun tak ada masalah. Okay, markah takkan ditolak. Okay, menjawab nah soalan? Jawab cikgu, terima kasih. Okay, sama. Ada tak soalan lain? So kita teruskan, apa yang terjadi pada pecutan apabila kedua-dua penunggang itu membongkok ke hadapan? Kita bayangkan kalau kita duduk bawa basikal tegak macam tu, mesti ada angin yang akan main kat muka kita, halang kita. Sebab ada, orang kata apa, lawan angin kan, kita lawan dengan angin. So ada geseran udara lah kat depan tu. Tapi kalau dua-duanya bongkok ke depan, maksudnya dia akan kurangkan lagi rintangan udara, menyebabkan bentuk tu jadi macam dengan aerodinamik. Macam larus macam tu, ke depan. So apa yang berlaku adalah rintangan udara berkurang. Bila rintangan udara berkurang, ini akan menyebabkan apa yang bertambah? Jadi apa dekat ni? Pecutan. Pecutan akan bertambah. So itulah jawapan dia. Pecutan bertambah. Okey, Farhan jawab apa Farhan? Bertambah. Farhan cakap pecutan bertambah. Okey? Tak payah sebut yang panjang-panjang kat belakang tu, tak payah. Okay, pecutan bertambah. Tak payah sebut apabila kedua-dua penunggang basikal membongkok ke hadapan. Ni kita tak jawab bahasa Melayu, kita jawab fizik. Sebab kita punya masa ni nak fikir untuk itu tajuk bahagian bawah kat esei apa semua tu. Tak payah tu panjang. Satu lagi cikgu nak sebut kat awak. Pemeriksa kertas fizik ni kebanyakannya dia nak tengok jawapan satu tu terus nak tanda. Dia bukan nak baca panjang macam tu. Dia tak suka baca panjang. Kalau dia baca panjang dia pening nanti, takut nanti dia nampak benda lain. Okay, beri satu sebab kenapa kita sebut pecutan bertambah. Okay, pecutan bertambah kerana apa? Ya ke inersia berlaku? Inersia berlaku untuk mengurangkan rasa gayat apabila pecutan bertambah. Okay, jawapan ni cikgu rasa mesti perasaan Farhan ni masa bawa kereta, bawa basikal ni. So apa sebenarnya jawapannya? Tadi cikgu ada sebut? Rintangan udara. Rintangan udara Kurang. Berkurang. Okey, itu dia tu jawapannya. So, bila rintangan udara berkurang, maksudnya daya kehadapan akan bertambah. Okey, itu dia jawapan. Daya paduan bertambah. Daya biasa depan ni besar sangat lah. Macam nak kecil kan? Oh, ada yang kecil ni. Baik, tak nampak pula. Tulisan ni nampak tak? Balik sikit. Daya paduan bertambah. Okey. Kerana apa daya paduan bertambah? Kerana daya geseran berkurang. Okey, apa formula dia sebenarnya? Formula dia adalah F tolak F kecil sama dengan MA. Daya kehadapan, daya tujuh kehadapan tolak dengan semua daya yang lawan dengan daya ke depan tadi tu, daya geseran dekat lantai, daya geseran angin, semua tu adalah negatif F. Adalah sama dengan jisim darat dengan pecutan. Okey, cikgu ulang balik. F besar adalah daya tujuh ke depan. Tolak dengan F kecil. F kecil adalah semua daya yang menentang arah pergerakan daya ke hadapan tadi. Okey, boleh jadi daya geseran, boleh jadi daya geseran angin ataupun permukaan sama dengan MA. Jadi bila negatif F ni makin kecil, apa yang berlaku dekat F besar? Sebab MA dia constant. Jisim dengan pecutan dia sepatutnya constant. Okey, tapi kalau kita tambah F, nilai F bertambah, A nanti akan meningkat. Apabila F meningkat,
A juga akan meningkat. Sebab itulah dia tanya kat kita apa jadi dekat pecutan. Okay. Pecutan akan bertambah sebab daya paduan bertambah. Itu jawapan dia. Okey, nombor 5. Cikgu nak Nisrina baca. Baca soalan Nisrina. Raja 5 menunjukkan keadaan pelajar dan mula sebelum dan selepas lontaran. Tiada 5 menunjukkan momentum mula dan pelajar sebelum dan selepas lontaran. Okey dah. Kita nampak soalan ni sebiji macam bowling tadi kan. Senang sangat-sangat lah, betul tak? Apa maksud momentum? Apa maksud momentum ni Nisrina? Hasil darat, hal laju dengan jisim. Okay, bagus. Hasil darat, hal laju dan jisim. Okey. Kemudian kita nak cari momentum sebelum lontaran bagi pelajar dan bola. 50 tambah 0.5 tu jisim, darat dengan hal laju. Kemudian belah sini pun dapat juga 50 darat negatif 0.4 tambah dengan 0.5 darat 40. Macam mana tu? Dapat negatif 4. Siapa kita dapat negatif 4 je, kita tengok balik. Tengok balik gambar ni. Okay. Sebelum bola dilontarkan. Tadi kes kalau bola bowling, kedua-duanya bergerak pada arah yang sama. Lepas kita tolak bola bowling, lepas kita hayung bola bowling tu, nanti pin akan bergerak pada arah yang sama. Tapi untuk kes kita nak tengok dia duduk atas skateboard, kita assume kata ni licin lah permukaan dia licin. Lepas dia baling bola ke depan, nanti ada satu lagi daya yang bertindak pada arah yang bertentangan. So bola yang dia baling ke depan tu, bola yang dia baling ke depan tu akan menyebabkan dia akan ke belakang. Okay. So ini adalah konsep apa? Ini sebenarnya adalah konsep letupan. Konsep letupan yang berlaku dalam roket. Okay. Tapi dia tak meletup lah. Dia nak cerita roket dengan minyak roket tu dua-dua duduk diam-diam. Bila kita hidupkan bahan api dia, akan keluarkan gas kat bawah. Gas kat bawah tu akan menyebabkan satu daya tolak ke bawah dan satu tindak balas dia ke atas menyebabkan roket naik ke atas. Jadi macam mana dia punya konsep dia nak cerita momentum sebelum iaitu kosong. Kenapa kita kata kosong? Sebab bola dan pelajar tu duduk diam-diam. Okay. 50 kilogram adalah jisim jisim pelajar. Dan bola pula 500 gram iaitu 0.5 kg. Kedua-duanya duduk diam-diam. So bila kedua-duanya duduk diam-diam, kita ambil momentum bagi orang tu 50 darab kosong, bola 0.5 darab kosong, tambah dua-dua dapat apa? Dapat kosong. Selepas dia ambil bola tu, dia baling ke depan. Apa yang berlaku ialah skateboard dia nanti akan ke belakang. Dia buat ke belakang dengan satu hal laju. Eksperimen ni tak jadi kalau awak tak guna skateboard. Awak guna tapak kaki awak macam biasa, berdiri atas padang, awak punya daya geseran dengan padang, kaki awak dengan padang tu wujud, so tak boleh jadi macam ni. Ini kes kita anggapkan permukaan lantai licin, roda skateboard pun licin. Dia akan bergerak ke belakang. So apa yang berlaku ialah badan dia yang bergerak ke belakang 0.4 tu kita darab dengan dia punya jisim. Sebab apa? Sebab momentum kita nak cari Momentum bagi budak tu ke belakang 0.4 darab 50. Bila dia ke belakang maksudnya arah dia bertentangan dengan bola. Sebab itulah kita darab dengan negatif. 50 darab dengan negatif 0.4. Bagi bola pula, dia bergerak ke depan. 40 lah, positif lah. Darab dengan 0.5 iaitu jisim dia. Ini adalah momentum untuk bola dan budak tu. Bila kita tambah balik, negatif 0.4 darab 50 tambah dengan 40 darab dengan 0.5, akhirnya jawapan dia akan dapat kosong juga. Itu cerita bagi momentum. Okay. So berdasarkan jadual, tentukan jumlah momentum. Okey. Nisrina jawab jumlah momentum
bagi pelajar dan bola sebelum bola dilontarkan ialah kosong. Okey, bagus. Okey, untuk selepas bola dilontarkan, parti kat sini lah. Kat sinilah yang selalu pelajar buat salah. Sebab apa? Sebab dia tak ingat dah. Bila arah bertentangan, budak tu ke belakang, bola ke depan, dia tak letak negatif. Okey, so awak letak negatif. Tambah balik dapat kosong. Jadi kita nak bandingkan jawapan macam tadi juga, dia adalah sama. Jumlah momentum sebelum tindak balas adalah sama dengan jumlah momentum selepas tindak balas. So itu adalah kesimpulan. So kalau awak perhatikan soalan C dengan soalan 5D ni nampak macam nak sama. Terpaksa lah, memang itu yang dia tanya kat kita. Dia suruh banding, benda tu sama. Dia suruh buat kesimpulan, kita sebut balik lah apa dia kuantiti fizik yang sama tu. Kuantiti fizik yang sama tu adalah jumlah momentum sebelum adalah sama dengan jumlah momentum selepas. Okay, nama prinsip fizik dia adalah prinsip keabadian momentum. Perkataan keabadian kena sebut momentum saja kuantiti fizik. Kalau nama prinsip kena tambah dengan keabadian. Okay, nyatakan satu syarat yang membolehkan prinsip fizik dinyatakan, diaplikasikan adalah tiada daya luar yang bertindak ke atas sistem. So apa dia daya luar tadi? Boleh sebut balik tak Nisrina? Apa dia daya luar sebenarnya? Contoh daya luar dalam kes kita ni. Rintangan udara. Rintangan udara. Ada lagi tak? Selain daripada rintangan udara? Cuba tengok. Cuba tengok kat bahagian bawah. Bunyi. Bunyi lagi? Geseran. Geseran. Semua tu akan menyebabkan sistem kita tidak tertutup lah maksud dah. Kalau dari macam sekarang tu, dia tak ada daya luar. Okey. Jadi sekiranya berlaku tiada daya luar, maka kita sebutkan pelanggaran itu adalah pelanggaran kenyal. Satu lagi, pelanggaran kenyal ni dia melibatkan perpisahan antara dua-dua objek. So kalau lepas berlanggar tak melekat, kita kata pelanggaran kenyal. Lepas berlanggar dia lekat, pelanggaran tak kenyal. Tapi kita dah tak sebut benda tu lah, kita just tengok kepada tenaga yang dibazirkan. Ada pembaziran tenaga, kita kata tak kenyal. Kalau tak ada pembaziran tenaga, tak ada bunyi, tak ada geseran, so dia pelanggaran kenyal. Okey, tahniah Nisrina. Bagus jawapan awak. Okey, nombor 6. Kita nak bukan Farhan, Amal. Amal yang datang pada Bukit Kayu Hitam. Amal baca soalan. Okey, Raja 6.1 menunjukkan sebuah kereta melanggar dinding. Laju awal kereta adalah 100 km per jam dan berhenti dalam masa 1 saat. Jisim kereta adalah 500 kg. Okey, terima kasih. Apa yang dimasukkan dengan daya impas Farhan? Farhan lagi yang boleh suka-suka kat Farhan. Amal. Daya impas. Awak bagi apa? Ada perubahan momentum. Ada perubahan momentum. Cuba tengok awak bagi jawapan apa. Ada orang lain ni bagi tadi tu, dia kata perubahan momentum saja. Cik kita tengok. Maksudnya soalan esei kot. Okey, bagus Amal. Jawapan awak betul. Macam mana kita nak tahu jawapan kita betul ke tak? Kita tengok balik formula. Formula daya impas tak ada masa exam nanti tak bagi. Kita akan gabungkan dua formula. Formula pertama adalah formula F sama MA. Satu lagi adalah formula A sama dengan V tolak U bahagi T. Okey, macam mana kita nak gabung? Kita pindahkan V tolak U bahagi T ni ke dalam tempat A. So jawapan nanti akan dapat F sama dengan M V tolak U bahagi, sorry lah petang-petang ni dia ada iklan banyak sikit. So F sama dengan M, kita darat dengan V, kita dapat MV. M darat dengan U, so kita tolak dengan MU bahagi dengan T. Okay. So F sama dengan MV tolak MU bahagi T ni adalah daya impuls. Ni macam mana kita nak guna formula tersebut untuk nak bagi definisi dia? Kita tahu yang MV ialah momentum. MU pun momentum. MU ni momentum awal. MV pula momentum akhir. Jadi momentum awal dengan momentum akhir, beza dia tu kita panggil perubahan momentum.
Okay. Dan apa saja kuantiti fizik yang kita bahagi dengan masa, kita akan sebut kadar. Macam Alia sebut tadi kan. So, kita sebut apa? Kadar perubahan momentum. Jadi jawapan Amal bagus. Okay, jawapan Amal tepat. Okay, kita tengok jawapan dia. Kecilnya. Itu dia, kita besar sikit. Mouse ni tak gerak. Okay, bagus. Nyatakan unit laju dalam MS -1. Okey, kalau ada yang dah lupa, kita nak tukar unit, cikgu nak bagi kat awak tips sikit lah macam mana nak tukar unit Contohnya unit yang duduk dalam kilometer nak tukar kepada MS -1. Okey, cikgu guna macam ni. Contohnya 100 km J-1, kalau kita nak tukar kepada MS-1, kita kena keluarkan dia dulu dalam bentuk pecahan. So 100 km dalam masa 1 jam. Itu maksud KMJ-1. Kilometer kita nak tukar kepada meter. Jam pula kita nak tukar kepada saat. So 100 km macam mana nak tukar kepada meter? 100 darab 10 kuasa 3. Kilo tu kuasa 3 kan? Okay. Bahagi dengan 1 jam kepada saat adalah 1 darab 60. Dalam 1 jam ada 60 minit, setiap minit ada 60 saat. Macam tu. So macam kawan nak buat tadi. Okay, dapat langkah pertama. Tekan kalkulator. Okay, tekan kalkulator. Awak dapat 27.78 MS-1. Okay, bagus. Dapat 2 markah Bukan 1 markah. Dia kalau pengiraan dia mesti 2 markah lah selalunya. Okey. Cikgu nak bagi satu soalan, awak try buat. Okey, awak tukar sekarang 50 MS-1 kepada KMJ-1. Okey. Cuba. Tengok siapa yang dapat dulu. Berapa? 180. 180 KMJ-1 Okey, kita nak try. Kita tengok, betul ke tak? 50 MS-1 maksudnya adalah 50 meter dalam masa 1 saat. Okey, nak tukar kepada meter, nak tukar kepada kilometer. Okey. Manakala saat pula nak tukar kepada jam. Okey, 50 meter nak tukar kepada kilometer, 50 darab 10 kuasa negatif 3. Meter kepada kilometer jadi negatif 3 Bahagi dengan 1 saat kepada jam, maksudnya 1 bahagi 60 bahagi lagi 60. Okey, so jawapan kita adalah 100. 1 apa? Okay, siapa ada kalkulator? 180. 180 km. Okey, ni bukan saat, ini pada jam. Okey, bagus. Cepat awak dapat tadi. Okey, sekarang kita nak kira momentum kereta sebelum melanggar dinding. Okey, sebelum melanggar dinding, momentum dia tengok pada jisim dia bagi. Dia bagi kita jisim bagi kereta tu ialah 500. Kat mana awak dapat 500 tu Kita nampak. Ni 500 kilogram. Okey, laju awal dia 100 dan berhenti dalam masa 1 saat. Okey. Jadi kat situ yang awak boleh cari dia punya momentum. Apa formula momentum? P sama dengan MV. So M ialah 500 kg. Darab dengan laju dalam unit MS-1. Kalau awak ambil terus 500 darab dengan 100 kmj-1, tak boleh.
Sebab hal laju, unit SI dia ialah MS -1. Jadi jawapan Amal 13890 betul. Sekiranya awak tak mau bagi jawapan banyak macam ni, awak betul dalam nombor piawai 1.389 darab 10 kuasa apa? 1, 2, 3, 4 darab 10 kuasa 4. Okey, atau kalau awak nak tulis macam ni lagi bagus. Okey, kalau awak buat dalam nombor piawai, cikgu takut awak terbuang. Boleh. Takut awak terbundal. Terbundal banyak 1.38. Lepas tu 9 tu awak dah buat tak tahu. Jadi awak tulis macam ni. Jawapan awak salah sebab awak bundal salah. Belakang ni akan jadi apa sepatutnya? 1.39 darab 10 kuasa 4. Okay. Tapi sebaik-baiknya tulis jawapan Cik Amal tulis lah. Okay, hitung daya impas yang bertindak ke atas kereta. Tadi kita dah dapat dah formula dia MV tolak MU per T. So 500 darab kosong. MV tolak MU tu perubahan momentum So MV dia punya jisim darab dengan halaju akhir. Kenapa halaju akhir dia kosong? Amal. Kenapa halaju akhir dia kosong? Sebab dia sebab dia apa? Berlanggar dengan dinding tu dia berhenti. Bagus Amal. Lepas berlanggar dengan dinding, mana boleh dia masuk dalam dinding dah. Dia mesti akan berhenti depan dinding. So halaju akhir dia kosong. Jadi kita kena pandai menganalisa soalan. 500 darab kosong. Okay, kita tolak dengan halaju awal dia. Masa dia bergerak sebelum dia langgar dengan dinding tadi, halaju awal dia yang kita kira 100 km sejam tu. So 27.78. Okay. Barulah kita bahagi dengan lepas dia langgar dinding. Sebelum tu kita tengok soalan kat atas. Mana dia sebut? Mana. Dia kata dalam masa 1 saat. Berhenti dalam masa 1 saat melanggar dinding. Kenapa awak bahagi dengan Masa silap. Kenapa awak bahagi dengan 0.01? Typo silap-silap. Okay, so nak bagi dengan berapa Amal? 1. Kita akan bahagi dengan 1 saat. Okay, bagus. Yang atas ni tadi sebab momentum kan. So kg ms -1 lah. Okay, tekan kalkulator semua. 500 darab kosong tu dapat kosong. So kat sini negatif. 500 darab 7.78. Okay, bahagi 1 tak payah bahagi lah. Okay, apa jawapan dia? Negatif 13890. Okay, yang ni tak ada kosong-kosong lah kan? Sebab dah salah yang kat atas tadi, betul tak? Okay, so 13890. Hati-hati lah tengok masa dia tu, jangan duk convert lah. Okay, unit dia, kalau kita hafal untuk daya impas, yes, unit dia Newton. Kalau tak hafal, awak tulis dulu yang atas ni. kg ms -1. Lepas tu yang ni S. Bila buat naik atas dia akan jadi S -1. Sekejap cikgu tu langsir tak masuk cahaya. Okey, makanya kita nampak S -1 dengan S -1 awak akan dapat kg ms -2. So kg ms -2 ni sebenarnya ialah Newton. Dua-dua boleh. Awak nak tulis Newton boleh ataupun tak awak ambil direct daripada pengiraan yang awak buat tadi. Okey. Soalan C. Okey, Raja menunjukkan keadaan kereta apabila melanggar dinding. Komponen X adalah sangat penting untuk melindungi pemandu daripada impak yang tinggi. So apa dia X ni? X ni apa dia, Amal? X tu saya tak tahu apa panggil apa. Bantal kan? Beg udara. Bahasa Inggeris kita panggil beg, bahasa Melayu beg udara. Berdasarkan aspek berikut, terangkan bagaimana komponen X melindungi pemandu daripada impak yang tinggi. Okey, baca jawapan awak Amal. Yang pertama, masa pelanggaran. Komponen X memanjangkan masa pelanggaran. Okey. Masa pelanggaran bertambah lah. Betul? Ya. Okey, yang kedua impas. Daya impas yang terhasil berkurang.
Okey, apa maksud komponen X memanjangkan masa pelanggaran? Apa maksud masa pelanggaran jadi panjang tu? Untuk kita betul-betul boleh berhenti, kepala kita terantuk tu, dia ambil masa yang panjang. Sebelum kepala kita betul-betul boleh berhenti, terlanggak, kita nak bagi betul-betul terdiam tu, dia ambil masa yang panjang. Sebab airbag dia ada cushion, dia ada udara, cushion udara. Jadi bila masa dipanjangkan, daya impuls akan berkurang. Sebab apa? Kita tengok balik kat formula tadi, F sama dengan mv tolak mu bahagi T. F dengan T berkadar sengsang. Bila masa panjang, maka daya impuls akan berkurang. Apa dia daya impuls? Daya impuls tu hasil kecederaan tu lah. Jadi jawapan awak betul. Okey, bagus. Pelanggaran panjang, betul. Okey, terima kasih Amal. Kita jemput Atirah baca soalan. Rajah 7.1 menunjukkan graf laju masa bagi Amir semasa latihan dalam larian 100 meter. Dia melakukan 3 larian cubaan K, L dan M. 3 kali dia lari. Mula-mula dia lari laju. Lepas tu hal laju dia makin kurang. Macam mana cikgu nak tahu laju dia? Cikgu tengok kat sini lah. Kita tak ada number yang tepat tapi kita tahu yang laju dia semakin berkurang. Main dekat M sekejap lagi lah tak larat dah 3 kali lari dah kan. Macam tu. Okey, apa maksud hal laju? Atirah? Apa maksud hal laju? Kadar perubahan sasaran. Kadar perubahan sasaran. Macam soalan tadi kan? V sama dengan S per T. Nampak macam senang? Tapi ada pelajar akan jawab macam ni tau. Kadar perubahan sasaran per masa. Okey, salah ke betul? Salah. Pasal apa? Sebab kadar tu dah menunjukkan dia per masa. Kalau dia kata kadar perubahan sasaran per masa, maksudnya S per T per T. Macam tu. Jadi kalau 2 kali bahagi T, bukan lagi hal laju, dia dah jadi pecutan lah. Sebab apa? Pecutan unit dia MS yang ketiga 2. Jadi tak boleh ada per masa 2 kali. Okey. Kalau nak kata per masa, dia boleh sebut macam ni. Hal laju sama dengan sasaran per masa. Boleh lah. Salah satu. Kalau dah sebut per masa, tak payah sebut kadar perubahan. Okey. Dalam percubaan manakah Amir paling memecut? Paling memecut. Okey, macam mana kita nak tahu dia paling memecut? Apa bukti dia? Atirah? Kita tengok kecerunan graf. Kita tengok pada kecerunan graf. Kita dapati kalau kecerunan dia makin tinggi, maknanya laju per masa dia pun tinggi. Kecerunan ni sebenarnya mewakili apa? Pecutan. Kecerunan kan Y per X, maknanya unit MS negatif 1 bagi dengan S, sebenarnya unit bagi kecerunan adalah MS negatif 2 ataupun kuantiti fiziknya adalah pecutan. Kalau kecerunan dia tinggi, maksudnya pecutan dia pun tinggi. Okey, so jawapan awak betul. Bagus. Ada perubahan sasaran, percubaan K. Dalam percubaan manakah Amir paling memecut tadi? Awak sebut dah K. Sebab kecerunan graf hal laju masa mewakili pecutan dan percubaan K mempunyai kecerunan tinggi. Tak payah jawab sampai macam ni. Jangan jawab macam ni. Kecerunan K paling besar ataupun paling tinggi cukup. Salah satulah. Jangan duk sebut yang panjang macam tu. Mewakili pecutan. Sebab tadi mewakili juratis dan mana paling muncul. Awak nak sebut kecerunan sebenarnya mewakili pecutan. Dan percubaan K mempunyai kecerunan yang tinggi. Okey, betul-betul lah. Jawapan awak betul lah. Betul-betul. Bagus. Jawapan awak ni, dia kalau macam untuk penerangan, awak dah dapat 2 markah tau. Okay lah, tapi dia minta 1 markah je. Mana-mana pun boleh lah kecerunan mewakili pecutan yang paling tinggi tadi tu pun okey. Jurulatih Amir mencadangkan supaya Amir memakai pakaian licin. Janganlah pergi lari pakai baju pelawak kan. So, kenapa dia kena pakai
baju yang licin. Tengok jawapan. Mana awak punya jawapan? Oh ni. Kenapa dia pakai baju yang licin? Sebab nak kurangkan rintangan udara. Lagi kurang rintangan udara maksudnya daya ke depan akan jadi lebih besar. Okey, seterusnya Amir dipilih untuk menyertai acara lompat bergalah. Okey, ni dia. Amir sedang membuat lompatan. Kemudian awak kena bagi cadangan kepada Amir bagaimana dia boleh memperbaiki prestasi dan keselamatan melalui aspek-aspek. Sebab kita tahu lompat bergalah ni bahaya. Kau takut galah patah, tercocok badan, tak pasal-pasal je sekejap lagi dapat kecederaan. So dari segi pergerakan, kenapa nak sebut bengkok kaki pergerakan ni? Bukan masa landing tau. Kalau dari segi pergerakan, kita nak sebut yang mula-mula dia lari tu. Nak kena laju ke nak kena perlahan? Atirah. Laju. Dari segi pergerakan, kita kena sebut berlari dengan hal laju yang sangat tinggi. Okay, so baiki balik tak jawapan? Baiki balik, semua orang boleh tolong tulis. Okay, pergerakan Amir berlari dengan laju tinggi. Sebab apa kita nak berlari dengan laju tinggi? Okey. Lompat bergalah ni sebenarnya adalah satu permainan yang merealisasikan prinsip keabadian tenaga. Prinsip keabadian tenaga dia kata tenaga tak boleh dicipta ataupun dimusnahkan, tapi tenaga boleh dipindahkan bentuk. Maksudnya kalau kita nak hasilkan satu tenaga keupayaan graviti yang tinggi, bila nak panjat ni, nak pergi kat tempat tinggi ni maksudnya nak ada satu tenaga kan. Tenaga keupayaan graviti. Nak main daripada mana tenaga tu kalau tak ada tenaga yang sebelum tu. Jadi apa tenaga yang ada sebelum tu adalah tenaga kinetik. Semakin tinggi tenaga kinetiknya, maka tenaga keupayaan graviti pun semakin tinggi. Jadi macam mana nak tinggikan tenaga kinetik? Tenaga kinetik ni formula dia setengah mv kuasa 2. Jisim kita tak boleh tambah, tengah-tengah lari takkan nak makan nasi kot nak bagi jisim tambah. So apa yang kita boleh tambah adalah kita kena tambah dia punya V. Apa dia V? V adalah hal laju. Jangan kata bergerak laju tak, kita kata meningkatkan hal laju. Okay, bergerak dengan hal laju tinggi. Okay, boleh faham tak? So tenaga kinetik yang tinggi akan kita convert kepada tenaga keupayaan graviti. Ni M dengan M ni hapus. Okay. So kita tahu yang G memang tak boleh ada perubahan. G tu perciutan graviti. Maka V dengan H berkadar langsung. Semakin tinggi hal laju dia, semakin tinggilah dia boleh lompat nanti. Kita assume macam tu nah. Jadi reason dia berlari dengan laju tinggi tadi, kenapa kita pilih berlari dengan laju tinggi? Untuk menghasilkan tenaga kinetik yang tinggi. Untuk menghasilkan tenaga kinetik yang tinggi. Ataupun satu lagi kita boleh terima juga adalah untuk meningkatkan momentum. Meningkatkan momentum. Tapi lagi bagus jawapan yang tenaga kinetik tu sebab kita nak cerita pasal perpindahan pindahan bentuk tenaga. Okey, dari segi galah yang digunakan, banyak aspek yang kita boleh bincangkan. Dari segi dia punya kelenturan, dari segi kekuatan dia. Okey. Kalau kita pilih galah yang keras tapi dia senang patah, nak buat apa? So kita akan sebut flexibility dia tinggi. Kita sebut apa lagi? Kan bila kita nak bawa, nak berlari sambil bawa tu, kalau dia berat, tak syok lah. So dia kena ringan. So kalau ringan kita sebut, ringan tu dia punya sebab tau. So awak kena sebut kuantiti fizik yang menyebabkan dia ringan. Jadi awak punya pairing atas dengan bawah tu kena betul lah. Kalau kita nak sebut galah, yang pertama contoh cikgu bagi, ketepatan rendah.
Kenapa kita pilih ketepatan rendah? Sebab kita nak dia ringan. Okey, lagi. Kalau tak mau pilih ketepatan, kenapa cikgu tulis ketepatan tinggi tapi sebut rendah ni? Sorry. Petang-petang ni kan. Dia duduk nampak bantai kot. Tapi cikgu harap awak tak mengantuk lah nah. Sayanglah kalau awak mengantuk kita tengah duduk study ni. Ketepatan rendah sebab ketepatan rendah akan menyebabkan dia ringan. Okey, lagi kita kata flexibility tinggi ataupun kelenturan tinggi. Penting tak kelenturan tinggi? Siapa biasa nampak galah? Kenapa kena ada kelenturan tinggi? Syarifah, kenapa galah tu kena kelenturan dia tinggi? Kenapa kelenturan galah kena tinggi? Supaya tidak mudah patah. Bagus, supaya dia tak mudah patah. Kalau dia keras, dia tak melentok, tengok sekali jadi macam buluh prak. Patah, duduk kat tempat tinggi, jatuh. Okey, betul lah jawapan awak, bagus. So kita nak kelenturan tinggi supaya dia tak mudah patah. Lagi kita pilih yang kuat ke kan? Kelenturan tinggi, kuat, semua tu boleh lah. Atau kuat. Okey, tak mudah patah. Okey. Dari segi keselamatan. Apa dari segi keselamatan kita nak letak dekat situ? Okey, dari segi keselamatan mestilah melibatkan tilam yang dia nak landing tu. So macam mana keadaan tilam? Macam mana keadaan tilam? Tilam kena tebal. Lagi? Lembut. Tebal saja tapi keras macam batu nak buat apa? Empuk. Lembut ataupun empuk. Lepas tu dia punya tu elastik. Maksud elastik tu dia boleh ikut bentuk badan lah. Orang yang jatuh tu berdebuk. Kalau plastik yang apa tu balut tilam tu keras, kena dia tergedepek gitu. Sakit badan. Walaupun atas plastik. Sebab dia kalau tilam tebal ni nak panjangkan masa pelanggaran. Panjangkan masa ataupun direct kita sebut daya impuls rendah. Okay, kita semak jawapan kawan kita. Okay, bengkok kaki tadi tak mau sebab pergerakan. Kalau dia sebut masa landing dia bengkok kaki boleh lah. Itu kalau kes lompat apa tu triple jump tu. Nak kurangkan daya impuls pun kita tak guna, salah So galah yang kuat dan keras, kita tak guna perkataan keras sebab keras takut bahaya. Kita sebut fleksibel. Fleksibel ataupun flexibility tinggi. Kuat bagus sebab dia tak mudah patah. Okay. Kalau macam kes macam ni, kita tak pangkah sebab satu betul, keras tadi tu kita tak terima saja. Dia tak salah, cuma tak terima. Maknanya awak dapat markah lah. Okay, Atirah dapat markah. Lagi tilam yang tebal dan empuk untuk mengurangkan masa impuls salah. Kita tak kata masa impuls. Kita sebut masa perlanggaran. Ataupun kalau nak kurangkan satu lagi, kurangkan daya. Kalau masa pelanggaran, kurangkan masa. Tengok saat kelas, betul ke tak kawan awak sebut? Atau mungkin silap konsep tak? Kurangkan masa. Kalau masa kurang jadi apa? Kalau kurangkan masa punya, awak jatuh terbatu ke? Jatuh. Tak pun sakit kan? So kalau kurangkan masa, tinggilah daya impuls kita. Salah lah ni. Okay, so kat sini kita akan tingkatkan ataupun tambah masa perlanggaran. Sebab apa? Sebab kita nak kurangkan daya impuls. Okey. Boleh Jawapan ni terus hafal je. Memang macam tu je jawapan dia nanti. Dia tak ada masa impuls tu salah. Okey, daya impuls. Sebab tu penting kita buat ulang kaji. So tahniah sebab awak berjaya juga jawab. Banyak yang betul. Bawah tu je salah. Okey. Well done Atirah. Sekarang kita pergi ke nombor 8. Kita nak dengar suara Siti Nur Jihad. Siti Nur Jihad. Okey. Jihad. Ya, cikgu.
Ya, baca soalan. Diagram 8.1. Dalam rajah 81 menunjukkan kereta A melanggar sebatang pokok dan rajah 8.2 kereta B melanggar timbunan pasir. Okey. So, soalan dia seterusnya. Apa yang dimaksudkan dengan daya? Impuls. Okey, cuba sebut tengok Jihan. Apa daya impuls? Jangan baca jawapan tadi. Jawapan yang awak dah tahu, jawapan yang betul. Jawapan yang awak kadar perubahan momentum. Okey, bagus. Tadi tu dia apa? Mula-mula tu. Sama tak? Ya. Sama. Sama. Cuba tengok, sama ke tak? Okey, bagus. Kadar perubahan momentum. Kalau sebut perubahan momentum saja tak betul kadar perubahan momentum. Okey, bagus. Kereta A melanggar rajah 8.1 dan 8.2. Mengapa kereta B mengalami kurang kerosakan daripada kereta A? Kita tengok kereta A tadi, dia langgar dengan permukaan yang keras. Yang ni dia langgar dengan permukaan yang boleh bergerak. Walaupun pasir tu dia tak lembut tapi dia ada boleh bergerak. Pokok tak boleh bergerak dah, dia statik kat situ. Jadi apa yang berlaku adalah masa pelanggaran panjang. Yang ni pula masa pelanggaran dia pendek. Apa yang berlaku adalah bila masa pendek, kita tahu daya impuls dengan masa dia berkadar songsang. Bila T pendek, daya impuls tinggi. So dia akan mengalami kerosakan yang besar lah. Untuk gambar yang kedua, bila T dia panjang, maka daya impuls dia rendah. Jadi kereta akan mengalami kerosakan yang kecil. Di kereta A melanggar pokok yang mempunyai permukaan keras. Apa nak tulis ni? Oh, nak kata banding Cikgu bayang bahasa Inggeris banding. Berbanding kereta B yang melanggar pasir yang berpermukaan lembut. Permukaan lembut dapat mengurangkan atau menahan taman. Okey, jawapan awak kalau dalam bahasa biasa dia memang baguslah sebab orang faham. Tapi dalam fizik, kita nak kena ada kuantiti fizik yang kita nak cerita. Okey, apa dia kuantiti fizik dia? Jihan. Apa kuantiti fizik yang pertama tadi cikgu sebut dalam gambar tadi? Masa pelanggaran. Okey, masa pelanggaran. Satu lagi, F tu apa dia? F ialah daya apa? Impuls. Daya impuls. So, kalau kita nak sebut balik, nak bagi awak dapat markah, kita kata awak boleh terang macam kereta A melanggar pokok punya permukaan keras apa tu kan? Boleh. Tapi awak kena tambah lagi, awak kena sebut permukaan lembut memanjangkan masa pelanggaran. Memanjangkan masa pelanggaran. Okey, dapat satu point. Menyebabkan daya impuls berkurang. Dapat lagi satu point. Okey. So ada 2 point dah kat situ. Awak punya penerangan tak dapat markah. Minta maaf. Kalau dalam essay tak tahulah, tapi kalau untuk yang biasa tu kalau tak ada kuantiti fizik, tak ada lah, just nak sebut bagus, lembut, tak kena, tak kuat, macam tu tak boleh. Hentaman kuat apa semua tu, apa dia maksud dia? Hentaman kuat tu maksudnya daya impuls tinggi. Kalau permukaan lembut tu memanjangkan masa pelanggaran. Okay? Boleh Jihan? Boleh nanti cikgu. baiki. Okay, bagus. Nanti kita baiki lagi supaya kita boleh dapat full mark lah. Okay, baca soalan C Jihan. Sebuah kereta berjisi 500 kg bergerak dengan laju 60 km per jam. Kereta tersebut telah melanggar sebatang pokok sebelum melanggar pokok. Laju kereta tersebut ialah 90 km per jam dan masa hentaman ialah 3 saat. Hitung daya impuls dialami oleh kereta tersebut. Okey, Jihan dah tulis formula untuk pengetahuan awak. Kalau formula tu tak ada diberi di depan dan awak tulis, awak layak dapat 1 markah.
Formula ni katalah dia tak bagi kan, masa exam tak ada. Dia ada bagi nanti formula F sama MA, dia akan bagi formula A sama dengan B tolak U per T. Tiba-tiba awak bagi formula ni hasil daripada awak gabungkan A masukkan dalam formula F sama MA, so awak layak 1 markah. Kemudian memasukkan nilai dengan tepat 500 darab 60. Okey, 500 darab 60 tu adalah momentum selepas. Okey, dia kata bergerak dengan laju. Kereta tersebut telah melanggar pokok. Sebelum melanggar pokok, kereta tersebut ialah 90 km sejam. Jadi hitung dari impas yang dialami. Jadi awak kena bahagi dengan masa dia iaitu 3. Jadi jawapan kita adalah negatif. Maksud negatif ni adalah kereta diberhentikan dan daya akan kena dekat orang yang melanggar lah. Okey. Daya tu dia pergi ke orang yang langgar tu. Okey. Jawapan Jihan untuk pengiraan tu 1388.88. Sekejap. Betul ke ni? 5,000. Okey, kelas jom kita check Ustaz. Betul tak Jihan buat? Kat mana salah? Tak tukar unit. Jihan tak tukar unit kepada MS negatif 1. Jihan masih guna unit kilometer per jam. Jadi jom semua sekali kita tolong Jihan. 60 km per jam ni berapa unit dalam MS negatif 1 dan satu lagi adalah 90. Okey, kita tukar yang 60 dulu. Berapa unit dalam MS negatif 1? 16.67. 16.67. Dia 6666 kan? So kita ambil 2 titik lah, betul tak? Okey, 90 pula. 25. 25 cukup-cukup. Poin kosong lah, tak ada apa. Okey. Kita masukkan ke formula ni. Okey Jihan, kirakan Jihan. Kawan-kawan dah tolong dah. Okey, 500 darab dengan okey, berapa jawapannya? Negatif 2.78. Cikgu Apa dia? Cikgu terbalik. Laju kamu yang laju itu. Sekejap Oh, ni 60 ni bergerak dengan laju ni yang awal. So kat sini lah kan? Cikgu salah ni. Okay, so yang ni ialah 25. Sini ialah 25. Yang ni ialah 16.67. Okay. Okay, negatif berapa tadi? Tak ada negatif lah kan? Positif lah, betul tak? Ya, positif. Okay, positif berapa? Satu. 388. 388 point. Aku nak ambil semua yang awak nampak kat situ. Dekat kalkulator. Ya. Tengok nampak. Nampak. Okay, 1388 point. 1.388 darab 10 kuasa 3. Cikgu rasa kan kalau awak dapat apa yang dekat kalkulator tu, kalau awak sekadar ambil macam tu, dia punya nilai tu lari tau. Awak kena ambil kat kalkulator tu number yang betul-betul awak dapat. Cuba tengok Ustaz. 1388.33.
0.33. Okey, terus tuliskan yang tu lah. Nah, unit dia Newton ataupun kg ms negatif 2. Okey. So salah lah yang ni lah. Yang bawah ni salah. Dia buat pentulan balik. Okey, berdasarkan jadual, nyatakan dan terangkan topi keleda yang paling sesuai untuk kegunaan harian bagi seorang penunggang motosikal biasa. So bahan yang digunakan untuk kulit luar, bahagian luar topi tu lah yang bahagian keras tu, dia nak bahan tu apa? Bukan dia tanya nama bahan lah, dia cuma nak tahu ciri bagi bahan tu. Okay, so bahan yang kita gunakan ialah yang pertama, kalaulah awak ada idea nak sebut nama bahan pun boleh. Okay, ataupun awak boleh sebut terus dia punya kekuatan bahan tu. Awak sebut dia kuat lah, lebih kuat ke, sangat kuat ke, bahan yang keras, kukuh. Atau boleh sebut terus nama bahan tu iaitu fiberglass. Okay, kenapa kita guna fiberglass? Dia tak mudah retak, tak mudah pecah. Okay, dapat menyerap daya impas yang tinggi. Okay, bagus. Kawasan kepala ini yang dilindungi ya. Kawasan semua yang kita lindung tu, kawasan mana je yang kita buka? Kita hanya buka kat bahagian bawah dagu ni, leher ke bawah tu je. Okay. Yang lain semua kita tutup lah, maksudnya kalau boleh tu 3/4 daripada kepala macam kawan awak sebut tu. Ataupun kita boleh sebut kita guna flip face helmet lah. Flip face helmet. Apa dia bahasa Melayu dia kalau flip face helmet tu? Ada apa yang kita panggil apa penutup kat depan tu, budak lelaki mesti tahu ni. Farhan, nak panggil apa Farhan yang penutup tu? Ya. Face shield lah. Face apa? Saya tak tahu. Flip face helmet. Tak tahulah, boleh kot sebab yang ni dalam apa tu skema dia bagi macam tu. Okay. Flip face helmet tu maksudnya kita boleh buka tutup lah bahagian depan tu sebab kita nak provide area yang lebih besar untuk protection kepala kita nah. So kita nak sediakan menutup dan melindungi kepala dengan lebih sempurna. Ini macam tak ada kuantiti fizik dekat situ. So kita tambah sikit, kita sebut luas yang dilindungi ya, bertambah. Menutup dan melindungi kepala dengan sempurna. Kemudian kita tambah sikit lah. Luas permukaan yang dilindungi dan ditutup tinggi. Luas permukaan kawasan yang ditutup dan dilindungi adalah tinggi. Maksudnya banyak tempat yang selamat lah. Okey, berat. Kalau kita nak letakkan ciri, perkataan sederhana tak boleh guna. Kita hanya boleh sebut berat besar, berat rendah macam tu. So sepatutnya untuk kepala, kalau dalam skema dia tulis kat kita medium, kita tak guna yang tu. Sebab kita akan sebut dua je. Dia yang sederhana ni hanya untuk tajuk keradioaktifan saja. Kuasa penembusan sederhana, pengayunan sederhana, macam tu. Jadi untuk bab-bab lain, awak memang kena spesifik. Nak ringan ke nak berat? Yang tu contoh dia. Nak lambat ke nak cepat? Masa panjang ke masa pendek? Daya impas tinggi ke daya impas rendah? So kita tak ada sederhana. Okay? Sederhana ni maksudnya awak tak buat keputusan. Dia dalam fizik dia pelik sikit lah nak buat macam mana dia macam tu kan. Kalau kita kata sederhana maksudnya kita tak buat keputusan. Jadi awak sebut mempunyai berat yang kecil. Kenapa kita kata berat yang kecil? Maksudnya kita nak ringan lah. Okay, reason dia ringan. Okay, selesa. Bila dah ringan, mestilah kepala kita, leher kita tak rasa lenguh So kita kata selesa. Tidak lenguh. Tak lenguh tu orang Kedah lah cakap Okay, selesa. Tak terlalu berat. Tapi perkataan terlalu tu kita jarang guna lah untuk fizik. Kita direct terus sebut
ringan, selesa. Satu lagi tak bahaya lah. Kalau berat bahaya tau. Tengah-tengah nak bawa tu berat tu terkilas pergi belakang tu. Berat kan? Okay, berdasarkan jawapan. Okay, topi keledar mana yang paling sesuai kita guna. Kita tengok balik dia punya gambar. Ada dah gambar dia bagi. Ni dia. Cuba kecilkan sikit. Oh, dekat sini dia letak medium. Patutlah awak sebut medium. Okay, untuk pengetahuan awak masa exam tak ada. Jangan risau. Dia akan bagi terus jisim. Dia akan buat macam ni. Dia akan bagi kat kita satu, yang ni katakan 500 gram. Yang ni 550 gram. Yang ni 1 kilo, 1000 gram. Macam tu. So kalau dia bagi kat kita GC macam tu, walaupun dia lebih sikit daripada yang 500 gram tu, dia still duduk dalam kawasan ringan. Walaupun dia duduk tengah-tengah 500, 550, 1000 kan. Dia duduk kat medium tapi kita tak sebut medium, kita akan sebut ringan. Berat yang kecil. Kita tak ada perkataan sederhana. Nanti awak boleh tanya cikgu awak. Kalau cikgu awak maki, dia akan abang kat awak. Okay? Dia tak ada perkataan sederhana. So kita pilih yang paling sesuai tadi tu. Kalau M tadi dia kata medium ni maksudnya 500 je lah tu. 500 gram. Jadi kita pilih tak ada visor tak boleh. Yang ni pula permukaan tutup dia sikit. So yang kita akan pilih yang bawah lah Tapi perkataan jisim berat tu. Tolong ubah Sat. Cikgu nak awak tolong potong Sat perkataan lightweight. Awak tulis 500 gram. Sorry. 500 gram ni awak tulis 100 gram. Dia punya ringan lah. Macam tu dia ada budak-budak kecil pula. 400 lah. 400 gram, 550, yang ni 500 gram. Okay, kita banding macam tu lah. Okay, so lepas ni ingatlah tak ada perkataan sederhana kecuali untuk tajuk keradioaktifan saja. Okay. Tapi ke soalan nombor 9. Siapa telefon? Aku. Tak apa cakap mak lagi macam. Okey, soalan nombor 9 menunjukkan struktur sebuah roket. Okey, ni dia roket dia. Umur Cikgu sebut. Betul tak umur? Betul. Okey, umur apa maksud impuls? Impuls ialah perubahan momentum. Okey, bagus umur. Awak letak ambil impuls tu daripada formula mana? MV tolak MU. Perubahan momentum dia main sebenarnya daripada formula impuls. Daya impuls F sama dengan MV tolak MU bahagi T. Tapi lah ni dia pindahkan T main sebelah. So FT tu sendiri ialah impuls. Jadi FT sama dengan impuls, tinggal lah kat sebelah ni saja sebab T dah pindah pergi sana kan. So MV tolak MU. Jadi MV tu momentum akhir. MU pula momentum awal. Jadi impuls sama dengan momentum akhir tolak momentum awal sama dengan perubahan momentum. So bagus umur jawab perubahan momentum. Menggunakan prinsip keabadian momentum, terangkan prinsip kerja roket. Okey, bacakan jawapan awak umur. Pembakaran cecair hidrogen dan oksigen di dalam kebuk pembakaran. Gas panas yang terhasil dipaksa keluar melalui exhaust dengan hala laju yang tinggi menghasilkan satu momentum yang besar ke bawah. Roket ditolak ke atas dengan magnitude momentum yang sama. Momentum diabadikan dan bernilai sifar. Okey. Kita ulas jawapan awak. Terima kasih. Pembakaran cecair hidrogen dan oksigen ni berlaku dalam kebuk pembakaran. Kenapa kita nak bakar cecair hidrogen dan oksigen? Sebab kita nak wujudkan satu daya ke bawah. Bila api keluar, asap ke bawah tu, dia punya daya tujahan ke bawah tu akan hasilkan satu lagi momentum, magnitude momentum yang sama ke atas. Okay, so kita dapat dah satu ni pairing dia. Gas panas yang terhasil dipaksa keluar melalui exhaust dengan hala laju tinggi menghasilkan momentum yang besar ke bawah.
So momentum diabadikan dan bernilai sifar, maksudnya dia dah berlaku letupan. Letupan. Momentum sebelum kosong, momentum selepas pun kosong. So ada satu benda yang tertinggal kat sini. Kita sebut sikit perkataan prinsip apa yang terlibat. Okey. Apa nama prinsip dia tu? Umur, apa prinsip dia kat sini? Yang kata momentum selepas dengan momentum sebelum tu sama tu. Prinsip keabadian tenaga. Ni awak dah sebut dah ni. Cuma awak punya ayat tu tak nama prinsip. Awak ada sebut dah kat sini. Apa tu? Prinsip keabadian momentum. Bagus. Sebenarnya awak kena sebut nama prinsip untuk nak bagi lengkap awak punya markah untuk penjelasan. Okay. Momentum diabadikan tu sebenarnya awak nak relate dengan nama prinsip dia, iaitu prinsip keabadian momentum. So kita tambah kat sini lah, prinsip keabadian momentum. Okay, nama prinsip pun dah dapat dah satu markah. Keabadian momentum. Okay, ada nampak perkataan prinsip keabadian momentum pun dapat markah dah. Sebab prinsip mengikut prinsip keabadian momentum, dia cakap satu momentum yang sama magnitude tetapi berlawanan arah hasil ke atas tu awak dah sebut dekat point awak kat atas. Tapi awak tak sebut nama prinsip dia. So okay, anyway awak dapat 3 markah dah sebenarnya. Kita nak bagi dapat A+, awak nak kena bagi betul-betul, tak ada kesalahan lah. Kalau boleh kertas 2 ni bagi dapat 99. Sebab 100 nak key in tak boleh. Bukan sebab tak boleh dapat markah 100. Nak key in 100 tu tak lepas. Dia macam dia penuh kan. Dia 99 lah maksimum. Tak ada lagi lah orang dapat 100. 99 dah. Memang kebetulan tahun tu dia titik perpuluhan ke apa. Entah dia tersilap budak tu sikit ada buat salah. Okey, soalan C. Kita tengok kat sini. Seorang ahli lompat tinggi akan membuat lompatan dalam satu pertandingan. Lebih kurang macam soalan tadi. Dia auto sikit je kan. Kat sini dia bagi kat kita jenis tilam untuk keselamatan lah. Dia spesifik kepada tilam je contoh dah. Ketupatan tilam, elasticity. Elasticity tu maksudnya kebolehan dia untuk melentur naik. Lagi tinggi elasticity dia maksudnya kebolehan dia untuk dia nak kembali kepada bentuk asal dia tu. Okey, dia tak rosak lah kalau elasticity tinggi. Dia tak rosak. Guna daya besar baru dia nak berubah. Okey, thickness, ketebalan dan kadar penyerapan udara. Maksudnya lagi tinggi kadar penyerapan udara, lagi cepatlah dia nak kembung balik. Macam tu. Dan lepas kita duduk terpenyek kan, lepas tu dia nak kembung balik. So yang mana kita nak guna? Umur. Dari segi ketupatan kita nak pilih yang ketupatan macam mana? Yang tinggi. Ya ke kita nak pilih ketupatan tinggi? Kenapa nak pilih ketupatan tinggi? Supaya tilam tu takkan teralih bila dia mendarat nanti. Okey, awak ada alasan. Kalau orang yang tahu tilam ni sebenarnya kita nak kena usung simpan dalam store, buat balik apa semua tu, kita akan pilih yang ketupatan dia rendah. Sebab dia mudah untuk dibawa. Dia mudah untuk dibawa. Kalau takut teralih tu mungkin mereka dah sediakan tapak kat bawah ni. Dia buat macam dengan tempat apa tu bagi tak beralih tilam ke, tak tahulah kan. Tapi nak angkut dia simpan memang berat lah kalau ketupatan dia tinggi. Okey, dari segi dia punya elasticity dia. Kita nak pilih elasticity tinggi ke rendah? Kita nak pilih dia boleh melentur ke nak? Kadang-kadang perpek jatuh. Sakit. Yang mana tu umur? Kita ambil had tinggi. Kita pilih elasticity tinggi So umur tu dekat sini. Bahan yang lebih kenyal. Tilam yang tebal. Menyerap apa ni? Air ke? Sekejap Tersilap baca cikgu. Sebab dia bahasa Inggeris kan. So air tu apa dia? Udara. Udara. Okay, tak apa. Masa exam nanti ada ni So
salah lah sebab awak salah baca kan. Sebenarnya awak nak cakap memanglah serat ayat tak elok lah nanti tilang rosak kan. So jawapan kita sepatutnya kita akan pilih yang density rendah. Okay, density rendah ada dua. Density tinggi pula ada dua. Kita pilih macam tu. Ketebalan pula ada dua yang tinggi. Lepas tu rate of absorption udara, kadar penyerapan udara kita nak pilih tinggi. Cikgu hak yang semenyerap air tu kan. Sebab saya tengok dekat hak yang bawah dia tu. Dekat apa dia bagi bawah dia tu. Oh, logik juga lah kebolehan menyerap air kat sini. Kita baiki sekarang lah. Dia kata kadar penyerapan, okey lah kita guna yang tu lah, kita guna yang dia bagi lah, kadar penyerapan air. Betul. Okey, baguslah awak guna yang tu. So kat atas ni kita baiki balik dia punya apa tu yang dalam jadual tu air tu, awak tulis water lah. Rate of water absorption. Cikgu rasa kat sini kes dia kalau hujan ke kan kita tinggal nak buat lari tak larat, kita tak mahu dia menyerap air lah, ataupun orang tu berpeluh kan jatuh atas tu, dia tak mahu menyerap. Okey, so kadar penyerapan air kita tak mahu yang tinggi lah, betul tak? So kita nak yang kadar penyerapan tinggi. Cikgu rasa tak boleh lah sebab air tak sesuai. Macam tak sesuai tu soalan. Sekejap. Soalan silap kot. Itulah cikgu rasa macam soalan dia silap. Sebab buat apa nak contoh pasal penyerapan air kan? Baik kadar penyerapan udara. Sebab kita nak dia kembung balik tu. Tapi memang tak dapat lah dia punya tu, gabungan dia tu. Tak apalah, baik pergi lah. Kita ubah sini lah. Kita ubah. Rate of udara juga. Cikgu ambil udara lah. Awak semua ubah udara lah. Sebab macam nak buat apa ayat tu. Sebab kita nak dikembung balik. Udara tinggi, lepas tu electricity pun kat sini tak ada ni. Dia sepatutnya jawapan dia kita bagi Y. Okay, awak bagi kat sini ambil 18.7. Okay, tak apa. Nanti awak bagi balik lah jawapan awak. Sebab kita nak bagi dapat macam SPM ni. Ni kesalahan soalan. Okay, bukan kesalahan awak. Okay, yang pertama ketepatan bahan. Awak sebut tadi ketepatan bahan tinggi, kita tak mahu. Tidak mudah teralih tadi tu, betul tau. Cikgu suka jawapan awak. Tapi jawapan yang paling tepat sekali masa exam, kalau dia menyebabkan benda tu boleh diangkat, kita akan pilih yang ketepatan dia rendah. Sebab kita nak dia ringan, senang nak diangkut. Okay, senang nak dibawa-bawa ke sana ke sini. Okay, kemudian bahan yang kita pilih tu lebih kenyal. Sebab apa? Sebab kita nak tingkatkan masa pelanggaran. Okay, memanjangkan masa import ataupun masa pelanggaran, memanjangkan masa sendiri tu dah dapat markah lah. Okay, bagus. Tilam yang tebal, nak elakkan sebarang kecederaan, cikgu tak suka guna perkataan tu sebab selalunya perkataan elak kecederaan apa semua tu memang dah ada dalam soalan tau. So awak kena ada kuantiti fizik. Apa kuantiti fizik yang sesuai untuk kecederaan? Kita kata untuk kurangkan daya Impuls. Daya apa Umar? Bagus. Kita nak kurangkan daya impuls. Okey, penyerapan udara. Okey, penyerapan udara tinggi kita kata. Supaya cepat kembali ke bentuk asal. Okey, bentuk asal. Macam tu. So, kita pilih tilam yang paling sesuai tu, kita pilih tilam Y lah. Okey. Macam mana dapat markah ke-10 lah? Ni markah ni kita panggil markah pertama, ni markah kedua, markah ketiga, markah keempat, markah kelima,
Markah ke-6, markah ke-7, markah ke-8, awak buat pilihan, awak dapat markah ke-9. Markah ke-10 ni point untuk bonus. Sebab apa? Dia akan pilih kalau awak ada wakil 1 atau 2, 3 atau 4, 5 atau 6, 7 atau 8. Automatik awak akan dapat point 10. Contohnya awak betul nombor 1, betul nombor 3, betul nombor 6, betul nombor 8. So asalkan dia tak terputus, awak akan dapat point 10. Tapi kalau awak betul nombor 1, nombor 2, nombor 3, nombor 4, nombor 5 salah, nombor 6 salah, nombor 7 betul, nombor 8 betul. So awak tak ada wakil daripada 5 dengan 6, jadi point nombor 10 awak tak dapat. Macam tu. Jadi awak tak boleh terputus. Dia mesti nak kena lompat. Kat mana nak pilih? Okay, 1, 2 betul, 3, 4 betul, 5, 6, 6 betul, 5 salah tak apa, 7 betul, 8 salah pun tak apa. Asalkan ada wakil. 1 betul, 2 salah, 3 betul, 4 salah, 5 salah, 6 betul, 7 betul, 8 salah. So bila ada wakil macam ni, ada nombor 1, nombor 3, nombor 6, nombor 7, awak layak dapat point nombor 10. Okey. Jadi nak selamat, tak tahu nak dapat point 10 ke tak, kena buat bagi betul lah dia punya ciri-ciri tu Okey, tapi ke soalan pengiraan. Soalan pengiraan ni cikgu bagi kat awak satu tips, awak kena guna form maju. Apa dia form maju? Form maju ialah tulis formula, masuk nilai, jawapan dan unit. Itulah form maju. Formula, masuk nilai, jawapan dan unit. Okay, hitung tenaga kinetik awal kereta. Macam mana nak cara tenaga kinetik? Kawan awak dah tulis dah formula dia. Tadi cikgu bagi tips form maju. Okay, ni dia kawan awak dah bagi. Formula dah ada. Setengah MV kuasa 2. Memasukkan nilai. Setengah darab 2. 2 tu adalah jisim 2 kg. Darab dengan V kuasa 2. 3 kuasa 2. So jawapannya ialah 9 J. Siapa yang tak ingat J tak ada masalah. Macam mana nak buat? Tulis baliklah unit tu. Setengah darab dengan M. M dia adalah 2 kg. Tulis dulu unit dia. Darab dengan V dia adalah 3 ms negatif 2 kuasa 2. So jawapan akhir kita dapat 9 kg. M kuasa 2 dapat M kuasa 2. S negatif 2 darab kuasa 2 lah. So kita dapat S negatif 4. Itu dia macam tu lah. Kalau tak arti ingat joule tu apa dah. Kalau dia ingat tenaga kinetik tu apa unit dia, terus tulis 9J. Ini case tak ingat tenaga kinetik tu apa unit dia. So awak keluarkan balik, awak gabung balik unit-unit yang ada. Okay, kita akan dapat kg, M kuasa 2, S negatif 4. Okay. Apakah pecutan kereta tersebut? Kita guna formula F sama MA, awak keluarkan balik A. Macam kawan nak buat ni. Okay. Kalau dia tak mau keluarkan A dulu, terus masukkan nilai pun tak ada masalah. Ataupun kita betul-betul serius nak cari A, so A sama F per M. Okay, macam dapat markah dulu. Sebab apa? Sebab awak memang serius nak cari A. F per M, daya bahagi dengan jisim. Daya ialah 10 Newton. Okay, daripada ni. Bahagi dengan jisim 2 kg lah. Okey, sekali lagi kalau tak ingat apa unit dia, tulis dulu ni F 2 Newton. InsyaAllah 2 Newton tu. F apa? 10 Newton bahagi dengan jisim 2 kg. So jawapan kita 5 N kg negatif 1. Siapa yang ingat unit yang asal tu, yang betul tu, okey dah tanya lah. Ini cerita untuk orang yang tak mau tak ingat. So kita boleh tulis unit macam ni lah, N kg negatif 1 atau MS negatif 2. Okey, bagus jawapan awak. Apakah tenaga kinetik terakhir kereta?
Tenaga kinetik tak akhir kereta, kena tengok hal laju akhir kereta lah. So kat sini hal laju akhir dia mula-mula dia start dengan 3 ms. Lepas tu bergerak dengan sepanjang, macam mana awak dapat 13 ni umur 13 ambil kat mana? Guna formula tu A sama dengan V tolak U per T tu, saya bagi dia ungkapkan V tu. So U tu yang awal 3 kan, so tambah dengan A darab T. So A dah dapat kat atas tadi, darab dengan masa dia tu 2 second. So saya dapat 13 kat situ. Okey. Formula V sama dengan U tambah AT ni diberi masa exam lah. Dia ada kat muka suara depan. Ada. Kita boleh dapat nilai bagi hal laju akhir dia. Guna formula V sama dengan U tambah AT. U ialah hal laju mula-mula dia bagi dalam ayat tadi iaitu 3. Kemudian A pula adalah pecutan. Pecutan dia bagi kat kita dalam, bukan dia bagi, kita dah dapat daripada soalan apa tadi? Soalan yang kedua tu 5 darab dengan T2. So 3 tambah 10 dapat 13 lah. Masukkan dalam formula dapat 169. Okey, bagus. Tahniah. Okey, soalan nombor 10. Hak laju kebangsaan dan hak muatan. Okey, hak laju kebangsaan dia bagi kat kita 90 km per jam. Sana. Isa dengan Ibrahim dekat dalam Ustaz. Okey, berat dengan muatan 4,800. Berat tanpa muatan 2,370. Dia dah letak dah, tak boleh lebih daripada 4,800. Jangan jadi 5,000 kg pula. Sebab apa? Sebab kenderaan yang besar sukar untuk berhenti di jalan raya disebabkan inersianya juga besar. So apa yang dimaksudkan dengan laju? Syarifah? Laju ialah kadar perubahan jarak. Okey, laju adalah kadar perubahan jarak. So laju speed sama dengan D per T Jangan kata sesaran sebab sesaran ni untuk hal laju. Okey, bagus Syarifah. Okey, Syarifah baca soalan B. Dengan menggunakan konsep momentum dan inersia, terangkan mengapa hak laju dan hak muatan dikenakan ke atas kenderaan berat seperti Raja 10.2. Okey, terima kasih Syarifah. Hak laju dengan hal laju sama? Hak laju dengan hal laju sama tak Syarifah? Tak sama. Tak sama. Hak laju ni dia nak habaq takat mana je laju maksimum yang lori, tangki tu boleh bawa. Hal laju pula adalah kuantiti fizik yang menunjukkan kadar perubahan sesaran. Okey, bagus awak boleh bezakan antara hak laju dengan hal laju. Jadi kenapa kita kena ada hak laju? Okey, yang pertama Syarifah sebut momentum ni bergantung pada hal laju dan jisim. Okey, inersia pula bergantung kepada jisim. Semakin besar jisim akan menghasilkan inersia yang besar. Jadi apa yang berlaku adalah jika inersia dia besar, maksudnya lagi sukar untuk dia bergerak dan sukar juga untuk dia nak berhenti. Okey? Dia hal laju yang tinggi mengakibatkan keselamatan pemandu terancam, sukar untuk menghentikan kenderaan membawa muatan berat ni. Dia duduk dalam konsep inersia. So kita boleh sebut semakin tinggi inersia, semakin sukar untuk menghentikan kenderaan. Kita sambung yang tu lah. So awak dapat jawapan, maka awak tak tengok kat mana lagi tertinggal. Okey, poin 1 dapat. Jisim bertambah, inersia besar. Laju yang tinggi mengakibatkan, kini kat nombor 4 lah. Semakin tinggi inersia, semakin sukar untuk berhentikan kenderaan. Okey.
Betul tak? Okay, bagus. Okay, Sharifah, kita teruskan lagi dengan awak punya soalan ni. Awak kena buat satu penilaian. Kena pilih. Lori tangki mana yang paling sesuai sekali kita nak pilih untuk apa? Kita kena check balik dekat ayat dah. Allah, lajunya. Anda dikendaki menentukan lori tangki yang paling sesuai digunakan untuk menghantar bahan api yang mudah terbakar dengan selamat. So perkataan selamat sekejap lagi kita dah tak guna dah dalam kita punya jawapan. Umaymah. Okey, yang pertama kita tengok jawapan Sharifah. Segi dia punya bilangan tangki bilangan tangki, kita jangan pilih satu tangki besar sebab satu tangki besar akan menyebabkan semua jisim terkumpul kat satu tempat. Jadi saiz tangki dia kecil dan banyak. Okey, bagus. Kemudian bilangan tayar kita nak bilangan yang banyak. Awak jangan sebut 8, tak payah sebut. Awak sebut banyak ni bagus. Sistem brake ABS ada, apa maksud ABS? Sharifah. Apa maksud sistem brake ABS? Anti-lock brake. Apa dia anti-lock brake tu? Kalis terkunci. Macam takkan terkunci brake tu. Bagus. Kalau kita tengah, bukan dia terkunci brake. Masa kita tengah brake kuat-kuat tu, kita punya steering ni tak boleh nak kawal tau. Steering kita kekal macam tu, dia macam terkunci. Dia sebenarnya anti kepada kunci kita punya brake tu, dia anti kunci kita punya steering. Kalau tidak, masa kita tengah tekan brake, kita nak belok dah tak boleh dah. Tu jadi apa? Masuk dalam tempat yang tak sepatutnya lah. Bahaya lah. So kita pilih ABS. Memang. Okey, kemudian kita pilih jarak kepala lori dan tangki yang jauh. Sebab apa? Sebab kita tahu masa pelanggaran boleh dipanjangkan. Kan lori tu inersia dia tinggi. So kita boleh sebut yang pertama saiz tangki kecil tu sebab nak kurangkan inersia. Kemudian bilangan tayar yang banyak dapat kurangkan tekanan pada jalan dan ia lebih stabil. Okey, supaya lori boleh berhenti serta-merta tanpa tergelincir. Yang ni cikgu nak awak baiki sikit, awak boleh tulis situ. Untuk menghalang steering supaya dapat mengawal steering walaupun brake sedang dikenakan. Okay. ABS tu dia anti-lock. Dia tak kunci So kalau tergelincir tu pun boleh juga menunjukkan yang kita tak boleh kawal. Dia macam seolah pergi satu tempat atau lorong je pun boleh juga. Cuma cikgu nak awak tambah satu lagi tu Okey, jarak kepada lori dengan tangki ada jauh supaya menambahkan masa hantaman disebabkan inersia dia yang tinggi, takut nanti dia susah nak berhenti. So lori tangki yang paling baik, yang paling sesuai adalah M. Okey, sebab apa? Awak pun dah sebut. Jadi awak dapat poin nombor 10. Okey, tahniah Sharifah. Okey, sekarang kita tengok pengiraan. Sebelum lori tangki berisi 4,800 kg memecut dari keadaan pegun sehingga mencapai hal laju. Macam biasa dia suruh kita ubah daripada kilometer per jam kepada ms -1. So Sharifah dapat jawapan 90,000 bahagi dengan 3,600. Jawapan dia 2.5 ms negatif. Laju dulu. Laju sama dengan 25 barulah kita masukkan dalam formula pecutan V tolak U sebab dia pegun mula-mula U dia kosong. So V dia 25 tolak kosong bagi 10 dapat 2.5 ms negatif 2. Okey, bagus. Bagus sebab unit dia betul. Cikgu suka. Kalau awak tak tulis unit memang awak bukan budak fizik. Sebab orang yang selalu tak tulis unit ni selalunya dia pandai maths. Tapi dia malas nak fikir pasal unit tu. Dia bukan budak fizik lah. Okey, kirakan daya yang bertindak terhadap lori tangki. Daya formula dia F sama MA. So daya tadi
kita boleh dapat daripada formula dengan memasukkan nilai A yang kita dapat daripada soalan. Katakanlah A kita kat atas ni salah. 2.0. Awak tengok kawan sebelah awak ambil jawapan dia 2.0. Padahal dia buat salah. Awak pun buat dah. Masuk dah jawapan tu. Awak guna balik di bawah ni. Bila kita guna balik kat bawah ni, dia tak automatik awak dapat kosong tau. Walaupun jawapan awak salah, jisim yang awak guna tu betul, tapi nilai yang awak ambil A tadi tu sebab tempat dia salah kan. So maksudnya kita punya jawapan tadi salah, kita darab dengan ECF lah. Maksudnya kesalahan kita tu dibawa ke depan. Kita tak boleh di penalty 2 kali sebab kat atas tadi kita dah dapat markah lah. So kat bawah tadi awak hanya dapat markah memasukkan nilai dalam tempat tu. Sebab kan tadi cikgu bagi for maju kan. Masuk nilai dalam tempat tu awak dapat markah. Tapi jawapan dengan unit tak dapat. Dan awak dapat 1 mark je lah. So untuk answer tak dapat. Itu kalau kes nilai kat atas salah masukkan dalam tempat dia lah. Okay. Dan jawapan yang terakhir. Soalan yang terakhir ni adalah soalan yang wajib. Dulu-dulu masa zaman kakak-kakak abang awak, soalan ni ada 2 tau. Dia duduk dekat bahagian B. Membuat modifikasi ni duduk kat bahagian B. Sekarang dia dah masuk dekat bahagian C. Dan yang takutnya adalah dia satu soalan saja, tak tahu yang form 4 ataupun form 5. Banyak pelajar form 4, dia dah start lupa dah apa yang dia belajar masa form 4. Form 5 macam awak sekarang ni, awak dah start lupa-lupa dah walaupun tajuk ni senang. Sebab tu kita mulakan kita punya enjin, kita start enjin kita dengan buat soalan form 4. Okay, walaupun senang, tapi kalau masuk paksa wajib tak boleh jawab, sayang lah. Okay, so kita tengok sebuah pistol yang pegun. Okay, selepas tembakan dan sebelum tembakan. Ni selepas tembakan, peluru ke hadapan, nanti pistol akan tersentak ke belakang. Tapi laju dia kurang lah nak compare dengan peluru tu. Peluru laju, dia ke belakang tapi tak laju sangat lah. Okay, apa yang dimaksudkan dengan momentum, Fakrul? Ya cikgu, momentum ialah hasil darab jisim dengan hal laju. Okay, apa formula dia? Kalau kita tulis formula je dapat lah markah, Fakrul? Dapat. Kalau tulis formula saja tak dapat markah untuk definisi sebab formula tu memang dia dah bagi kat depan. So apa yang Fakrul kena buat? Fakrul kena buat jawapan yang awak sebut tadi. Kita sebut tadi tu apa dia? Momentum adalah Salah Salah kan? Tak apa, dia dah insaf awal dah dia sebut dah tadi tu. Momentum sama dengan hal laju darab jisim. Okey. Kalau dia tanya kita kuantiti vektor ataupun kuantiti skalar, kita jawab macam tu lah. Okey. Soalan nombor 2, baca sikit Fakrul. Nombor 2. Nyatakan jumlah momentum pistol. Nyatakan jumlah momentum pistol dan peluru dalam radius 11.1. Menggunakan radius 11.1 dan radius 11.2. Bandingkan jumlah momentum sebelum dan selepas peluru itu ditembak. Menggunakan radius 11.2, bandingkan magnitude dan arah momentum peluru dan pistol. Nyatakan prinsip fizik yang boleh diaplikasi kepada gerakan peluru dan pistol itu. Okey. Cikgu putus-putus dengan suara Fakrul tapi tak apa, cikgu dengar suara sadu tu. Okay, thank you Fakrul. Okay. Bila kita dapat soalan ni, first kali kita kena buatkan 5 dulu ayat dia. Cari dulu ayat pertama dia apa dekat sini. Dia suruh kita guna apa? Bandingkan apa? Kita nak bandingkan apa Fakrul? Bandingkan radius 8.1 dengan 11.2. Yang pertama kita nak bandingkan, yang pertama nyatakan dulu. Nyatakan jumlah ni. Ni yang pertama kan? Apa yang dia suruh buat yang mula? Nyatakan jumlah momentum. Itu yang pertama. Yang kedua, guna rajah, bandingkan jumlah momentum sebelum dan selepas. Okay. Kita nak banding sebelum dan selepas.
Kemudian menggunakan rajah bandingkan magnitude dan arah. Mula kita nak banding magnitude, lepas tu kita nak banding arah. Momentum peluru dan pistol. Okey. Magnitude dan arah bagi peluru dan pistol. Nyatakan prinsip fizik yang boleh diaplikasikan. So ada 5 lah kat sini. Yang pertama ialah kita nak tengok jumlah momentum. Yang kedua momentum sebelum dengan momentum selepas. Kemudian magnitude. Yang keempat adalah arah. Okay, yang keempat adalah arah. Dan yang kelima adalah prinsip fizik. Okey, kita tengok satu-satu. Bila dia sekadar nyatakan, awak tak boleh terus kata kurang daripada sebab yang ni untuk banding. Jadi ayat nyata tak boleh kata macam tu. Nyata kita kena sebut nilai. Nilai. Ni cuma tengok balik untuk sebelum pelanggaran, sebelum meletup, ada momentum ke tak? Fazrul. Bergerak ke tak pistol tak. Dengan apa tu? Tak. Tak bergerak kan? So bila tak bergerak, Ya. kedua-duanya tak bergerak, maksudnya dia punya momentum adalah Sifar. sifar. Jadi betul tak awak punya jawapan? Tak. So total momentum dalam diagram 91 adalah sifar. Okey, mendapat poin nombor 1 lah kalau macam ni. Nombor 2, dia nak kita tengok jumlah momentum sebelum dan selepas. Kita nak banding. Rupa-rupanya selepas pun akan dapat kosong juga. Bila kita tambah-tambah letupan ni, yang ni peluru dia kosong. Ni pun kosong sebab P sama dengan MV. Untuk senapang pula, perlu apa tu, bukan senapang, pistol pula dia akan dapat negatif ke belakang. Katalah negatif 10, kat depan positif 10. Bila kita tambah balik 10 dengan negatif 10 dapat kosong. Jadi momentum sebelum dan selepas adalah sama. Okey, adalah sama. Iaitu kosong. Okey. Magnitude momentum pada bullet dan pistol. Momentum pada bullet dengan pistol adalah sama. Manakala arah momentum bagi bullet, okey, bullet tu peluru dan pistol adalah pada arah yang bertentangan. So apa awak jawab ni kita tengok. Pada rajah 91 pistol berada dalam keadaan kempu dan tiada sebarang pergerakan ni kita tak dapat markah. Pada rajah 92 apabila sepucuk pistol tembak, peluru akan keluar dengan laju yang sangat tinggi. Ini menghasilkan momentum yang tinggi ke arah hadapan. Suatu momentum yang sama tetapi bertentangan arah menghasilkan terhasil. Menyebabkan pistol tersentak ke belakang. Orang sebut tu peluru pergi mana pula? Peluru depan. Okay. Pistol ke belakang sebab dia semua bantu dua. So prinsip yang diaplikasikan adalah prinsip keabadian momentum. Okay, yang dapat. So lepas ni bila kita jawab, kita cari dulu dia punya number. Kita cari dulu dia punya soalan . Kemudian keluarkan balik satu-satu. Okey, so kita bandingkan. Okey. Kayaknya okey lah awak jawab ni sebab dia punya ayat pun panjang kan. Awak kena keluar balik satu-satu. So nak selamat nanti buat dalam bentuk point form. Tulis nombor. 1, soalan 1, soalan 2, soalan 3, soalan 4, soalan 5. Okey. Boleh Fakrul? Okey, boleh go. Okey, sekarang cikgu nak tanya Aisyah pula. Fakrul dengan Aisyah ke Fakrul dengan Nursul Ain? Fakrul dengan Nursul Ain. Okey, Nursul Ain, tolong terangkan sikit pelancaran roket. Ya cikgu. Okey, sedapnya suara dia. Ya cikgu. Okey, terangkan pelancaran roket. Okey cikgu. Okey, mula-mula cecair hidrogen dengan cecair oksigen tu dia dipam ke dalam ruang pembakaran, kebuk pembakaran. Lepas tu kedua unsur yang campur tu dia akan dibakar. Lepas tu gas exhaust akan bergerak keluar dari muncul roket tu dengan momentum besar ke bawah. So kalau ikut prinsip keabadian momentum, momentum yang ke atas kan sama dengan yang bawah. Okey.
Yang tu je. Tadi kawan awak ada jawab seorang yang kan? Tapi dia tak sebut perkataan prinsip kat momentum. Jadi yang ni jawapan awak lebih tepat lah. Okay. Jadi dah 2-3 kali jumpa ayat yang sama je macam ni, mesti akan terlekat terus lah bagi masuk terus. So kat sini kena sebut nama prinsip dia, lepas tu kita sebut momentum ke belakang, momentum ke depan. Lepas tu apakah kandungan yang kita guna untuk nak hasilkan gas ke bawah tu. Okay, bagus. Terima kasih. Dan bahagian last sekali kita nak modify. Apa yang kita nak modify ni adalah cadangan membaiki reka bentuk enjin jet supaya enjin itu boleh digunakan pada sebuah kapal terbang jet yang lebih besar. Maksudnya kita nak bawa peralatan ke naik dekat tempat stesen angkasa kan. So dia boleh bergerak lebih laju. So menggunakan pengetahuan tentang gerakan, daya dan sifat-sifat bahan, terangkan cadangan itu yang merangkumi aspek-aspek yang dilabel. So yang pertama tu adalah nozzle dia. Sekejap, mana dia gambar cikgu? Okay, yang pertama tu bilah pemampat, kebuk pembakaran, tempat pembakaran dia nak bakar. Lepas tu bilah turbin, nozzle, pemancut bahan api. Okay, kita tengok jawapan kawan awak. Yang pertama, dia kata dia nak tingkatkan kelajuan bilah kipas. Sebab apa nak tingkatkan kelajuan bilah kipas? Sebab nak tambah jumlah udara yang masuk. Okay, kita catat pasal kelajuan bilah kipas ke kita nak tambah bilangan? Okay, kita boleh tambah laju kipas, kita juga boleh tambah saiz bilah. Okay, awak boleh tambah satu point kat situ. Bukan saja kita boleh tambah dia punya kelajuan, kita juga boleh tambah saiz bilah. Sebab apa cikgu kata saiz bilah? Perhati kipas rumah kita. Kalau bilik kecil, kita punya kipas pendek kan? Setiap bilah ada tu, bilah ada 3, 1, 2, 3, pendek je. Tapi bilik yang besar, dia punya bilah lagi panjang. Sebab apa? Lagi panjang dia punya bilah, lagi banyak angin ataupun udara yang dia akan tarik masuk. Okay, so lagi besar saiz kipas, lagi banyak jugalah jumlah udara yang masuk. Okay, sebab dia sama tapi boleh tambah dekat ciri-ciri lah. Ciri saiz dia bertambah. Okay, bilah kipas dibuat dengan bahan yang kuat ya, supaya apa? Supaya dia tak pecah, dia tak retak, dia tak berkarat. Okay, bila dia kena oksigen ataupun dia kena minyak ke, dia kena angin ke, dia tak berkarat. Sebab kalau kipas tu sendiri berkarat, macam mana nak pusing kan? Seterusnya bila, okay betul. Okay, satu lagi cikgu tambah tahan karat. Supaya tak reput tak reput. Okay, awak boleh tambah lebih daripada 10, tak kisah. Meningkatkan bilangan pemancut bahan api, sebab apa? Lagi banyak bahan api dibakar, maka lagi banyak daya tujahan yang terhasil. Menghasilkan daya tujahan besar. Okey, bagus. Meningkatkan diameter nozzle. Betul ke diameter nozzle bertambah, kelajuan bertambah? Cuba tengok. Ni, check Ustaz. Semua orang meningkatkan diameter nozzle. Awak punya getah mulut besar, ayak laju ke ayak pelan? Satu lagi mulut dia kecil. Yang mana ayak keluar laju? Yang mulut kecil ke mulut besar? Kecil. Yang mulut kecil ni, exhaust dia, gas dia akan keluar dengan lebih laju. So meningkatkan diameter ni betul ke salah? Salah lah. So kurangkan diameter. Okey, tak apa. Hari ni kita buat salah, kita jangan buat salah dah. Kurangkan diameter sebab apa? Supaya gas exhaust akan keluar pada kelajuan yang tinggi. Masa exam, awak dapat markah 1, 2, 3, 4, 5, 6, katalah 7 tak dapat lah. 8 masih layak dapat. Walaupun ciri salah tapi reason betul, tak ada masalah, awak masih dapat markah. Okay? Sebab tu kita buat bentuk jadual. Supaya pemeriksa tu dia tak bias. Dia tak macam, oh ni semua salah, ni satu ayat ni salah. Tu salah satu ayat tu kita buat pendek-pendek je dia punya point tu. Supaya kita boleh dapat markah penuh. Okay, meningkatkan isi padu kebuk pembakaran sebab kita nak banyakkan lagi udara yang masuk supaya lagi banyak bahan api boleh dibakar. Okay, bagus. So setakat itu sajalah perbincangan kita hari ini. Awak ada sebarang soalan untuk diajukan kepada cikgu? Ada nak tanya apa-apa tak untuk bab hari ini? Katakanlah ada. Ya boleh. Tanya? Tak nak tengok jawapan yang tadi tu lagi. Tadi, okey. Yang last tu.
Okey. Bahan api yang boleh bakar. Okey. Katalah awak ada soalan, tiba-tiba lah buat ulang kaji ada soalan. Awak tanya dalam grup kita tu. Nah. Awak tanya aja tak apa. Selagi cikgu tak left pada grup tu, selagi cikgu tak kena remove ke apa ke, awak tanyalah soalan yang cikgu insya-Allah boleh tolong awak. Okey. Cikgu rasa awak ni memang semua pandai-pandai dah, semua dah cek kredit dah. Cuma kita tambah sikit-sikit saja lagi. Dari aspek kita nak tingkatkan mutu menjawab. Cikgu tahu banyak daripada awak dah ada pengetahuan sedia ada dah. Orang kata apa dah baca banyak benda kan, dah tahu dah. Cuma nak bagi lagi lawa, nak bagi lagi meredit, bagi lagi elok supaya awak semua dapat A+. Okay. So cikgu harap awak boleh join kita punya program-program panitia buat. Okay. Setiap Jumaat malam. Tapi Jumaat malam yang nak main ni akan buat soalan yang sama macam awak. Mungkin awak kalau masuk tu awak dah tahu dah benda apa, semua jawapan dah ada lah. Awak masuk untuk Jumaat yang satu lagi. Okay. Cikgu. Ya. Apa, kan fizik ada 3 tahan. Ya. Yang ketiga tu kira eksperimen tu dia ada soalan je ke ataupun eksperimen tu buat eksperimen je ke ataupun dia ada soalan lagi? Dia macam ni. Dia ada tiga mata pelajaran tu gabung siap-siap. Fizik, kimia, bio, eksperimen hari yang sama. Okey. Kalau dah dia suruh buat eksperimen bio, dia bagi-bagi bahan apa semua, dia suruh buat eksperimen, dia suruh buat graf. Lepas tu untuk kimia katakan dia bagi graf, dia suruh kita buat analisa. Lepas tu untuk fizik mungkin dia suruh awak merancang. Awak tulis bahan apa, dapatkan jawapan. Jadi tiga-tiga tu memang kena buat eksperimen, memang kena cari jawapan pada hari yang sama. Dia akan bagilah berapa minit untuk fizik, berapa minit untuk kimia, berapa minit untuk bio. Jadi memang eksperimen tu kalau lah awak tak biasa buat, jangan risau. Untuk tahun yang pertama awak ni, eksperimen fizik, kimia, bio tu dia akan bagi yang senang-senang je, yang mudah-mudah je. Mungkin yang basic yang dekat tempat. Jadi awak study baliklah nanti eksperimen ke tempat dan cara kita nak jawab soalan tu. Macam mana kita nak buat soalan graf, macam mana kita nak analisa graf, macam mana kita nak tulis balik kesimpulan. Yang tu kita akan buat dalam program kita dalam Sermiat pada minggu-minggu akan datang yang dikenalikan oleh Cikgu Hamidi. Nanti cikgu akan bawa lah kepada awak. Awak dah masuk dah grup program kecemerlangan tu dalam channel tu. Cikgu akan bagilah apa tarikh, kalau ada bahan ke apa, cikgu akan bagi dalam tu. Masuk dah lagi grup tu? Belum. Tak masuk lagi ya. Nanti cikgu bagi link. Cikgu bagi link, lepas tu awak bagi kat kawan awak yang lain. Hari Jumaat lepas masuk tak program tu? Tak tahu pun program apa. Apa dia? Hari Jumaat. Hari Jumaat, hari tu pukul 8.30 ada masuk tak? Tengok tak? Tak pernah tahu pasal program ni. Oh, kita ada 13 minggu semua. Nanti cikgu akan bagi jadual lah. Cikgu bagi jadual dalam grup. Kita dah start minggu lepas sebenarnya. Lepas tu kalau awak dah tertinggal yang minggu lepas tak ada masalah. Awak masuk, awak tengok je, lepas tu awak cari balik link, awak tulis kehadiran. Okay. So cikgu ingat setakat tu sajalah untuk hari ni. Terima kasih banyak atas pelibatan semua. Sekali lagi cikgu nak minta buka kamera, kita takat gambar selepas pula jadi macam mana, tercabut tudung dah apa. Pening bala kan tarik lebih. Okay. Senyum sikit. Sana, cikgu nak tangkap gambar. Siapa tak boleh? Oh patutlah ada present. Okay. Senyum. Tak buka kamera no. Lena dah apa? Tak buka kamera tu. Okay, terima kasih semua. Pergi solat asar. Terima kasih. Bye-bye. Assalamualaikum. Bye-bye. Terima kasih. Sama-sama. Bye Aisyah, bye Fakrul, bye Alia, bye Farhan, bye Najwa.